Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi, petang atau malam kepada siapa-siapa yang tengok video saya pada hari ini. Okey, hari ini sebenarnya kita nak borak-borak lah. Borak-borak pelaburan. Hari ini kita nak borak-borak berkenaan dengan um, benda yang sekarang saya perasan ramai orang sedang bincangkan, dan yang paling penting sekali, saya sebagai ahli dalam bidang tu ataupun sebagai orang ekonomis, mungkin saya ada beberapa satu dua pendapat yang saya nak keutarakan lah yang untuk kita berfikir. Okey, tonton video ni sampai habis supaya kita boleh belajar satu benda baru dan kita boleh belajar berkenaan dengan hyperinflation. Tonton video ni sampai habis. Kita akan tengok dulu apa maksud hyperinflation. Bila nak bercerita pasal hyperinflation ni, saya tak nak guna Google sebab seperti yang tuan-tuan dan puan-puan tahu, saya adalah seorang pelajar PhD ekonomi di UKM. Okay. So saya belajar ekonomi, jadi saya rasa saya dalam bidang dia lah untuk bercerita tentang topik ni, dan saya suka gunakan dictionary Oxford. Okay, nampak tak? Nampak, rasa boleh nampak kot. Okay, Oxford Dictionary of Economics. Okay, apa maksud hyperinflation? Hyperinflation is a very rapid inflation. It's sometimes reckoning to set it when price increase exceed 50% per month. Such rapid inflation not merely makes money useless as a store of value, but seriously affect its use as a medium of exchange and greatly disrupt productive economic activity. Okay, so dekat sini, daripada maksud ni, kita sendiri dah jelas apa itu hyperinflation. Inflation adalah satu kenaikan yang kita panggil kenaikan harga barang keperluan ataupun kenaikan harga servis bagi satu tempoh masa, untuk bagi sesuatu tempoh masa tau. So itu maksud inflation. Tetapi hyperinflation ni ialah kenaikan yang terlalu drastik, melebihi 50%. Ambil contoh, hari ni kita tengok harga telur 30 sen, esok harga telur naik 60 sen. So dia dah naik dekat situ, kita nampak itu dah naik 100% kan. So itulah contoh hyperinflation. Jadi macam mana dia orang dapat nilai inflation ni? Kenapa dia orang boleh kata definisikan inflation ni? So mula-mula dia orang akan buat survey tau. Contohnya Jabatan Statistik Negara akan buat survey bersama dengan Bank Negara Malaysia ke, atau dengan kerjasama beberapa agensi lah macam Kementerian Kewangan semua. Dia akan buat survey dekat satu Malaysia ni untuk lihat berapa kenaikan harga barangan untuk suatu tempoh masa. Ambil contoh, dia ada record lah. Dia tengok harga barangan, okey, dekat ni harga telur dah naik berapa banyak, harga beras dah naik berapa banyak. So benda-benda ni dia akan kumpulkan dalam satu indeks, kita panggil Consumer Price Index tau. Okey, sebab Consumer Price Index ni dia nak tengok harga consumer lah, berapa consumer dapat. So daripada sini dia boleh derive kan berapa banyak kadar inflasi. So kat situ kita tahu inflasi ni melibatkan kenaikan harga barangan. Okey, so sekarang kita dah faham kadar inflasi. Dia melibatkan kemampuan lah, kebolehan untuk kita membeli berdasarkan harga barangan, kenaikan harga barangan tersebut. Contoh, lagi satu contoh ialah dulu kita ada RM50, kita boleh beli 10 barang, tapi RM50 tu dah tak sama. Kita dah tak mampu beli 10 barang. Kita sekarang hanya boleh beli 5 barang saja. So dekat situ kita dah kekurangan 50% kemampuan kita untuk membeli barang tersebut. Itu contoh inflation, dan paling teruk ialah hyperinflation. So bila cerita pasal hyperinflation ni ialah the extreme case of inflation tau. Di mana kenaikan dia bukan hanya 2%, 4%, 6%. Dia naik sampai 60%. Naik sampai 50%. So kenaikan tu terlalu mendadak, terlalu tinggi, melebihi daripada amount yang biasa kita berdepan. So jadi apa kesan hyperinflation ni kepada kita? So kesan hyperinflation ni biasanya ialah kita kehilangan kuasa membeli.
Okey, kita bukan hilang terus, tak. Kita kekurangan, maksud dia kita kurang power lah untuk membeli. Dulu kita boleh beli, macam saya cakap, kita boleh beli RM100, kita boleh dapat 100 barang. Tapi dengan RM100 yang sama pada hari ini, mungkin kita hanya boleh dapat dalam 50 barang. So, kita kehilangan 50% kemampuan untuk membeli. Adakah ini satu benda yang bahaya? Tidak dan ya. So kita kena jawab tidak dan ya. Sebab apa? Pertama, kita perlu faham kadar inflasi ini adalah benda yang wajib berlaku. Dia mesti berlaku. Kita tak boleh elakkan. Okey? Salah satu sebab dia kenapa inflasi ini terjadi, okey, adalah disebabkan pertama disebabkan oleh kadar pencetakan mata wang yang terlalu tinggi lah. Okey, tapi itu elemen-elemen yang dikawal oleh bank pusat atau bank negara. In other side pula, dalam economic side pula dan productivity side pula ialah apabila pengeluar dah tak mampu nak pengeluar dah tak mampu nak follow demand, permintaan terlalu tinggi. So itu juga boleh menyebabkan kadar inflasi naik. So jadi bila kita faham tentang aspek daripada aspek daripada pengeluar ni tadi, aspek daripada economy side, productivity side, kita dapat faham bahawa apabila kadar populasi semakin meningkat, apabila permintaan tu semakin meningkat dan penawaran ataupun offering penghasilan ke penghilangan ke dah tak boleh nak keep up dengan permintaan tu tadi, jadi akan berlaku peningkatan kadar inflasi. Okey, so jadi dalam situasi ni kita sebagai kita kata generasi akan datang, kita kena expect kadar inflasi tu sentiasa ada dan sentiasa meningkat. Tetapi kadar inflasi yang sihat dia meningkat secara pola peningkatan dia tu stabil tau. Maksudnya kalau dia naik 2%, dia naik 2%, 2%, 2%, 2%. Dia tak akan naik secara mendadak terlalu tinggi. Tidak. Dia akan naik secara step by step lah. Selangkah-selangkah, tapi selangkah dia tu uniform tau. Uniform increase lah. Maksudnya peningkatan dia tu stabil. Okay. Berbeza dengan yang kalau naik drastik ni, hyperinflation ni, dia akan naik tiba-tiba drastik, terlalu tinggi. Okay. Ini adalah hyperinflation. Basically sedikit tentang apa itu inflation dan apa itu hyperinflation. Jadi, kita pergi pula kepada yang kedua. Adakah kita boleh berdepan dengan situasi ni? Alamak, apa tadi ya? Okey, kesan dia lagi satu ialah kita mungkin akan ambil contoh negara. Okey, sekarang kita bercerita dalam konteks hyperinflation. So bila kita bercerita pasal hyperinflation, kita kena tahu kenaikan yang mendadak. So sebenarnya hyperinflation ni bukanlah benda baru. Dia dah berlaku, dah banyak negara berlaku, okey. So bukan dah banyak situasi. Historically memang dah berlaku hyperinflation ni. Dan berdasarkan satu kajian yang dilakukan oleh Oxford University mengatakan bahawa kenaikan kadar inflasi adalah disebabkan oleh pengurusan negara yang tidak betul ditambah dengan pengurusan bank pusat yang tidak independen, yang tidak merdeka atau tidak bebas daripada kita panggil tidak bebas daripada tidak bebas daripada pemerintahan negara tersebut. So jadi kita kena faham dua-dua situasi ni perlu ada untuk hyperinflation tu berlaku. Okey, bila bercerita dalam konteks Malaysia, adakah situasi ini boleh berlaku? Inflasi boleh berlaku, tetapi hyperinflation adalah satu benda yang agak ekstrim untuk kita mengatakan boleh berlaku. Salah satu sebab dia kenapa? Sebab kita kena faham, Malaysia adalah sebuah negara yang masih mengamalkan kira undang-undang
dalam kita undang-undang berkerajaan kita, berparlimen, dan bank negara kita adalah independen, bebas untuk melakukan apa-apa polisi tanpa mendapat tekanan daripada pemerintahan semasa. So jadi itu kita kena percaya dan kita kena believe yang mereka masih menjalankan tanggungjawab mereka dengan betul. Okey, adakah disebabkan kadar inflasi ni kita akan susah? Ya, kita sebab apa? Kita berkurangan kemampuan untuk membeli. Bagi saya, ini pendapat personal saya. Orang yang lebih terjejas bukanlah orang yang B40. B40 terjejas, dia terkesan. Tetapi mereka tidak terkesan yang kita panggil, dia ada kadar keterkesanan mereka lah. Okey. Peringkat yang paling terjejas adalah ataupun golongan yang paling terjejas ialah middle class income ataupun M40 ni, middle class yang akan sangat-sangat terjejas. Sebab apa? Sebab consumption. Okey, middle class ni diorang mengamalkan consumption yang lebih tinggi berbanding B40. Ambil contoh untuk sesebuah keluarga yang middle class ni, biasanya consumption mereka jauh lebih tinggi berbanding B40 tau. Dan penggunaan barang-barangan mereka adalah lebih tinggi berbanding B40. Dan bila dilihat dalam M40, kita kata dalam middle class income ni, biasanya kita akan dapati bahawa mereka sebenarnya mempunyai income yang okey, tetapi consumption mereka tinggi. So benda-benda ni kita tak boleh nak kawal, especially for impact dia terutama kepada M40. So apa yang saya jangkakan, kita boleh tengok kesan yang teruk berdepan dengan inflation ni, kadar kenaikan inflasi yang mendadak ni adalah M40. Dan bagi mereka-mereka yang berada dalam kategori M40, kita kena faham, kita kena aware, kita kena jelas yang di mana tahap kita dan apa consumption kita. Dan di situ juga kita kena belajar untuk mengawal consumption kita lah. Okay, so ada lagi satu soalan. Ada lagi yang menjawab, bukanlah bertanya, saya selalu tengok dalam TikTok, saya tengok dalam media. Apa yang saya dapati ialah ada orang suka guna ringgit Malaysia, dan dia kata dekat situ US dollar dan ringgit Malaysia ini adalah tunjuk contoh hyperinflation yang akan berlaku. Okey, sekejap lagi kita akan tengok chart. Kita akan tengok chart dan kita akan tengok perbandingan mata wang dalam perbandingan mata wang dalam rantau ini. Ni kita boleh tengok chart. Dekat depan saya ni ada chart lah. So orang dia banyak tunjuk ni yang ni. Satu part ni saya pun okey. So banyak orang tunjukkan, okey, kita nampak sini harga US dollar semakin naik. Okey, betul. Saya kata tak salah. Memang betul harga US dollar berbanding ringgit Malaysia semakin naik. Kita tengok dekat sini US dollar semakin mengukuh berbanding ringgit Malaysia. Okey, tapi adakah ini special untuk Malaysia saja? Kita tengok rantau kita pula. Sekarang kita tengok Sing dollar Okey, kita tengok Sing dollar. Ini Singapore dollar Okey, kita zoom dekat sikit. Kita kena dekat sikit. Kita boleh tengok, kalau kita bandingkan Singapore dollar dengan ringgit Malaysia, Singapore dollar nilai dia pun sama juga, di mana US dollar semakin mengukuh berbanding dengan Singapore dollar. Dan di sini kita dapati bahawa US dollar semakin menguat. Okey, bandingkan dengan Indonesia. Macam mana pula dengan Indonesia? Tadi kita compare dengan Singapore je kan. So Indonesia macam mana? Indonesia pun sama juga mengalami kenaikan lagi lama dah. So US dollar semakin menguat berbanding Indonesia. So jadi kita tak boleh kata Malaysia sahaja mengalami masalah ni. Kita tak boleh. Salah satu sebab dia ialah saya nak membezakan antara di mana realiti dan di mana fantasi. Mana benda betul, mana benda salah. Okey, benda yang sebetulnya ialah US dollar menguat. Kenapa US dollar menguat? Kita kata US dollar menguat, salah satu sebab dia adalah implikasi daripada US stock market, di mana
kita melihat pasaran equity di US mula mendapat tempat semula selepas daripada peperangan Ukraine dengan Russia tu, dan US semakin menguat. Kita tengok pasaran equity US semakin menguat. Dan di situ juga sebenarnya salah satu sebab yang utama kenapa US semakin menguat ialah US dah keluar, kira kata Federal Reserve dah mula mengeluarkan satu polisi jelas bagaimana mereka nak membuat polisi financial, mereka nak buat polisi kewangan dalam US itu sendiri. So ini membuatkan pelabur-pelabur mula berasa yakin dengan pasaran US. So demand untuk US market tu semakin tinggi dan nilai mata wang US semakin kuat. Okey, itu kita panggil faktor yang pertama. Faktor yang kedua juga, kita kena faham rantau Asia sebenarnya dikuasai oleh China sebagai salah satu the powerhouse of economy. So di China sekarang dia entangle, dia tengah di apa nama dia ni, berada dalam keadaan wabak. So kita kena faham wabak di China, wabak COVID di China sedang berada di situasi di mana banyak tempat terpaksa lockdown dan supply kita kata pengeluaran di China terpaksa dihentikan. So itu juga menyebabkan negara-negara macam kita terpaksa mencari sumber-sumber yang lain, contoh macam di US ataupun di negara barat untuk membekalkan sumber-sumber di sumber-sumber yang memang China tak dapat nak bekalkan lah. Okey, yang ketiga adalah disebabkan oleh peperangan Ukraine-Russia. So elemen ni pun sangat penting. Okey, benda ni mendatangkan kerisauan pelabur pada rantau-rantau yang kurang stabil. So pelabur akan mencari pelaburan-pelaburan yang lebih stabil, contohnya di negara-negara macam US. Dia akan mencari pelaburan-pelaburan di negara yang lebih stabil macam US, dan di situ juga dilihat kita boleh faham kenapa US dollar strengthen. Okey, ini adalah beberapa faktor. Okey, beberapa faktor. Namun demikian, ini bukanlah kata kita, sebab dalam ekonomi ni tak ada fakta, dia tak ada satu benda yang konklusif, tapi dia ada benda yang ada good correlation ataupun hubung kait yang jelas. So jadi apabila kita nak mengatakan hubung kait yang jelas, kita perlu lihat situasi itulah. Baik, bercerita untuk ekonomi Malaysia juga. Adakah Malaysia sedang berdepan dengan situasi inflation? Ya. Adakah kita nak pergi ke hyperinflation? Saya rasa mungkin Bank Negara dan pentadbiran negara akan mengambil beberapa langkah drastik untuk mengatasi masalah tersebut. Sebagai rakyat perlu jelas, kita perlu faham apa yang perlu kita buat. Pertama dia, kita perlu kawal kadar consumption kita ataupun kadar permintaan kita terhadap situasi itu. Sebab apa? Kita mengawal perbelanjaan kita. Kita tak boleh kawal harga, tapi kita boleh kawal perbelanjaan kita. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kita perlu merancang pelaburan kita pada kadar yang lebih teratur, lebih lebih sesuai. Okey, kerana pada waktu inilah kita sebenarnya kena ambil peluang untuk melabur di dalam peluang-peluang yang jelas. Contohnya, kita nak berlabur dalam pelaburan saham. Baik, bila kita lihat kenaikan kadar inflasi, ada berlaku ancaman kadar inflasi ataupun kenaikan interest rate, banyak syarikat-syarikat atau banyak saham-saham akan turun harga. Okey, akan turun harga. So, benda ni akan menyebabkan kita ada peluang untuk membeli saham tau. Ada peluang untuk kita membeli saham yang kita tak mampu dulu. So jadi gunakan saham-saham syarikat yang baik, dia akan drop, dia akan turun. So masa ni lah kita gunakan peluang untuk membeli saham. Okey. So, kalau kita tak nak beli saham, kita boleh beli emas, kita boleh cari pelaburan-pelaburan yang betul. Okey, sebab apa? Masa inflasi ni juga banyak skamer-skamer akan muncul. So kita perlu berhati-hati dalam situasi ini. Jadi, akhir kata daripada saya, tuan-tuan dan puan-puan, jangan terlalu khawatir tentang kenaikan kadar inflasi. Tetapi mula berhati-hati dengan kadar inflasi dan mula berhati-hati dengan
kita punya perbelanjaan. Jangan kita terlalu membazir. Kalau kita rasa kita tak perlu, jangan kita membazir lah. Okay, so kita kawal perbelanjaan kita. Dan dulu, dan benda tu adalah satu proses. Okay, yang terakhir sekali yang saya nak ucapkan, saya nak bagi tahu. Situasi kadar inflasi sebenarnya adalah cyclic, di mana ada masa kadar inflasi meningkat terlalu tinggi dan ada masa kadar inflasi tak naik terlalu tinggi, kadang tak naik sekalipun. So jadi dia macam roda lah. Kadang-kadang dia naik terlalu tinggi, nanti ada polisi datang, dia akan bantu untuk turunkan balik dan masa tu kita akan lebih selesa lah. So jangan risau. So polisi ada yang boleh dilakukan oleh pihak pentadbiran. Okey, cuma dia perlu dilakukan dengan waktu dan masa yang tepat lah. Okey, so sekian saja daripada saya. Jadi ini hanyalah bincang-bincang borak-borak pasal kadar inflasi. Saya tak ada nak bercerita pasal benda-benda saham ke apa. So apa-apa pun tuan-tuan dan puan-puan, bagi yang melihat video ini, share dengan kawan-kawan ataupun tekan butang di bawah, subscribe di bawah supaya kita boleh dapat berita tentang ekonomi, tentang saham, tentang dunia pelaburan dengan lebih jelas dan lebih kita panggil lebih tepat dan lebih jelas. Okey, sekian saja daripada saya. Bye.